Saudara-saudari, salam sejahtera dan salam bersih. Saya akan menumpu hanya kepada 3 atau 4 isu sahaja. Yang pertama, berkenaan dengan isu rasuah di negara kita. Menurut indeks persepsi rasuah iaitu CPI, Corruption Perception Index 2011 yang baru diterbitkan, Malaysia menduduki tempat ke-60 daripada 182 negara di dunia dengan indeks rasuah 4.3 daripada 10, dengan 10 sebagai indeks bagi negara yang paling kurang berasuah. Pada 2010, negara kita menduduki tempat ke-56 dengan indeks CPI 4.4, dan pada tahun sebelumnya negara kita menduduki ke-56 juga dengan indeks CPI 4.5. Maknanya kedudukan Malaysia di CPI ini semakin merosot dan menjadi suatu isu yang membimbangkan. Di Malaysia, kerajaan telah gagal untuk melaksanakan polisi-polisi pencegahan rasuah yang berkesan. Usaha mencegah rasuah memerlukan lebih daripada penubuhan suatu badan anti rasuah sahaja. Pencegahan rasuah yang berjangka panjang dan sistematik memerlukan penubuhan tata kelakuan dan polisi-polisi yang menggalakkan pentadbiran yang baik, kedaulatan undang-undang dan ketulusan dalam kedua-dua sektor awam dan persendirian. Tuan-tuan dan puan-puan, soalan saya kepada Pakatan Rakyat ialah ini: apakah rancangan Pakatan Rakyat berkenaan dengan isu rasuah? Apakah perancangan berkenaan dengan pengembalian aset yang berkenaan dengan rasuah? Sebagaimana yang kita sedari, angka yang terbaru menunjukkan bahawa sejumlah wang sebanyak US 291 bilion, iaitu lebih daripada 1 trilion Malaysian ringgit, telah mengalir keluar dari Malaysia. Apakah perancangan Pakatan Rakyat untuk mengembalikan wang tersebut ke negara ini? Di bawah rejim anti rasuah, salah satu prinsip asas ialah pengembalian aset yang telah dipindahkan ke luar negara secara haram melalui kerjasama antarabangsa. Kita sebagai rakyat menuntut supaya sejumlah wang yang besar ini dikembalikan kepada rakyat. Ini wang rakyat. Di Hong Kong, sebelum ICAC ditubuhkan di sana, suatu siasatan awam berkenaan dengan rasuah telah pun dijalankan. Ini adalah suatu cadangan yang boleh dipertimbangkan. Isu yang lain yang mesti dipertimbangkan ialah hal amnesti ataupun pengampunan. Maksudnya, kita perlu menyediakan suatu polisi untuk mengampun segolongan yang terlibat dalam rasuah. Dalam satu jurnal, Roman David telah pun menulis bahawa pengampunan boleh memainkan peranan yang penting dalam usaha menubuhkan suatu kerajaan yang bersih jika pengampunan dapat
mengilhamkan suatu perubahan dalam budaya politik. Rasional untuk pengampunan ialah ia membenarkan perubahan yang mendadak dari suatu situasi yang penuh dengan percanggahan dan penindasan kepada suatu situasi yang aman dan demokrasi. Dalam erti politik, suatu contoh adalah Suruhanjaya Kebenaran dan Perdamaian Afrika Selatan, the Truth and Reconciliation Commission of South Africa. Berkenaan dengan rasuah, suatu contoh adalah pengampunan segolongan polis yang diberikan di Hong Kong. Kesimpulan, kita mestilah menghukum the big fish, tetapi kita boleh memaafkan the small fish supaya kita boleh melangkah ke depan tanpa halangan. I want to know what is the stand of Pakatan Rakyat tentang hal ini. The Commission of Truth and Reconciliation adalah suatu cara di mana keluarga Cohen, Teo Beng Hock, Ahmad Sarbani, Baharudin dan ramai lagi boleh menerima kebenaran dan keadilan. I also want to know whether Pakatan Rakyat is looking at setting up a Truth and Reconciliation Commission like South Africa. 1 minit lagi, Dato'. Thank you. Selain daripada ini, what I'm asking for is sesiapa yang menang dalam pilihan raya ke-13 harus mempunyai suatu rancangan yang teratur berkaitan dengan peralihan tersebut. That is, you must have a transition plan. Selain daripada ini, pendedahan aset oleh pemimpin-pemimpin adalah permulaan yang penting. Negeri Pulau Pinang telah pun mengambil langkah yang penting ini, and I congratulate them. Congratulations. Saya juga ingin mencadangkan supaya akaun-akaun Petronas didedahkan dengan sepenuhnya. Begitu juga dengan aset-aset negara yang lain. Suatu isu yang lain yang membimbangkan adalah laporan-laporan yang kita terima berkenaan dengan pendaftaran orang-orang asing sebagai warga negara. Saya menggesa Home Minister kita untuk mendedahkan butir-butir yang tepat tentang kewarganegaraan baru ini di Parlimen. Saya juga menggesa suatu RCI ditubuhkan serta-merta, bukan sahaja bagi negara Sabah tetapi juga bagi keseluruhan negara untuk menyiasat hal ini. Dan ini juga menimbulkan suatu isu yang lain. Kita perlu meniru kaki tangan awam yang terlibat dalam perkara sebegini ini untuk mengelakkan diri dari terus terlibat. Kita perlu menyuruh kepada mereka supaya bersama dengan rakyat dan jangan membantu mana-mana pihak menipu dalam pilihan raya. Tuan-tuan dan puan-puan, ke-8 tuntutan bersih juga harus dilaksanakan sebelum PRU ke-13. Kenapa PSC ditubuhkan jika kita tidak boleh menunggu sehingga laporannya dikemukakan dan rekomendasi mereka dilaksanakan? Jika tidak dilaksanakan, maka ia menunjuk PSC dan akhirnya rakyat dihina. Tuan-tuan dan puan-puan, akhir sekali saya menyuruh supaya pengundi nombor 1 tolak politik kotor. 2, tolak calon yang berintegriti. Tidak berintegriti, sorry. Tolak calon yang tidak berintegriti. Tolak calon yang seksis dan racist. Tolak calon yang mengutamakan diri sendiri daripada rakyat. I want 30 seconds more. Oleh sebab
The women over there asked me to mention gender, issue gender. Kita mesti meningkatkan participation of women dalam hal politik. Pendek kata, we need more women up there. And maybe the next, in 10 years, 15 years, we will have our first woman Prime Minister. Dan mungkin ada calon di atas pentas itu. Tuan-tuan dan puan-puan, yes, I'm finishing. Kita hendak pilihan raya yang berintegriti dan bersih. Hanya jika pilihan raya bersih, kuasa akan dikembalikan kepada rakyat. Hidup rakyat, hidup bersih. Terima kasih.